ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini untuk kita menyambung perbahasan daripada tafsir surah Hawamim, dan kita masih lagi pada tafsir surah Ghafir, sambungan kita pada ayat yang ke-59 hari ini. Ayat 59 muka surat 474. Ayat yang ke-59 ni ialah pada muka surat 474. Okay. Jadi kita tengok firman Allah Ta'ala pada ayat yang ke-59 muka surat 474 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Terjemahan dia, kita refer terjemahan pimpinan Ar-Rahman ni, Abdullah Basmi. Dia kata innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat tetap akan datang. Tidak ada sebarang syak kepada kedatangannya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman akan hakikat itu. Itu terjemahan daripada Abdullah Basmi. Ayat yang ke-59 ni dia berkait dengan dua ayat sebelum daripada tu, iaitu ayat yang ke-58 dan juga ayat yang ke-57, yang tu berada pada muka surat sebelah. Ayat yang ke-57 kita tengok sepintas lalu. Allah Ta'ala sebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharan nasi la ya'lamun. Kemudian ayat ke-58, wa ma yastawil a'ma wal basiru wal ladzina amanu wa 'amilus salihati walal musii qalilan ma tadhakkarun. Qalilan ma tatadhakkarun. Okay. Saya nak minta kepada para jemaah untuk perhati tiga ayat ni. Dia punya hujung ayat tu, semua hujung ayat. Ayat 57 Allah Ta'ala sebut walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Tu ayat 57, dia punya penutup ayat. Ayat yang ke-58 qalilan ma tatadhakkarun. Tu ayat 58, dia punya penutup dia. Ayat yang ke-59 walakinna aktharan nasi la yu'minun. Ketiga-tiga penutup ayat ni 58, 57, 58, 59 membawa maksud yang hampir sama. Penutup tiga ayat tu, jangan tengok dia punya permulaan ayat, penutup. Dalam istilah ilmu tafsir ataupun dalam perbahasan ni dia panggil fasilah. Fasilah ni maksudnya ialah ending bagi setiap ayat tu. Fasilah ni ialah gap dia ataupun sempadan dia. Maknanya bila mana Allah Ta'ala memulakan ayat, akan ada kesinambungan dengan hujung ayat dia. Sebab ayat 57, 58, 59 dia ada benda yang Tuhan nak suruh kita tengok pada permulaan ayat, dan ada benda lain yang Tuhan nak suruh kita tengok pada pengakhiran ayat.
Cuma saya nak fokus pada pengakhiran. Okay. Tuhan sebut pada ayat yang ke-57, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maksud dia apa? Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itu penutup ayat 57. Penutup ayat yang ke-58, qalilan ma tatadhakkarun. Apa maksud qalilan ma tatadhakkarun? Maksudnya ialah sangat sedikit orang yang insaf dan orang yang mengingati peringatan Tuhan. Okay. Ayat 59, walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Okay. 57 la ya'lamun. 58 ma tatadhakkarun. 59 la yu'minun. Okay. Ya'lamun, tatadhakkarun, yu'minun. 3 ni. Ya'lamun maksudnya mengetahui, tatadhakkarun maksudnya ingat, yu'minun maksudnya beriman, percaya. Tuhan sebut banyak manusia dia tak tahu. Bila dia tak tahu, apa jadi pada dia? Ma tatadhakkarun, dia tak ingat. Bila dia tak ingat, apa jadi pada dia? La yu'minun, dia pun tak percaya. Ini sekuen susunan dalam Al-Quran nak beritahu pada kita antara sebab-sebab tertutupnya hati manusia untuk nampak dan faham wahyu yang disampaikan oleh Nabi, Rasul dan juga pembawa-pembawa wahyu, penyambung lidah Nabi dan Rasul selepas daripada habisnya Nabi dan Rasul ni. Para pendakwah, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in sampai zaman sekarang. Antara sebab manusia sampai je wahyu, dia tak terkesan dengan wahyu. Pertama, tak tahu. Lepas tak tahu, tak ingat. Tak tahu, confirm dah tak ingat. Sebab dia tidak ada beban apa-apa dalam kepala dia. Dah tak ingat. Dia pergi pada penyakit yang lebih berat lagi, tak beriman. Okay. Sebab tu, ayat ni, kita boleh kategorikan. Saya ingat Maulana Abdul Hadi bila mana dia syarah. Maulana Abdul Hadi ni antara tokoh tafsir yang ada di negara kita ni, tapi dia kurang terkenal. Dia duduk di Terengganu, tiap-tiap bulan Syaban sampai bulan Ramadan ni dia duduk buat daurah tafsir. Tiap-tiap tahun, kecuali waktu Covid baru ni dia terputus setahun ataupun 2 tahun lebih kurang. Dia selalu sebut benda ni. Dia sebut manusia ni takut bila mana dia melepasi umur 40, dia takut penyakit 3 serangkai. Kencing manis, darah tinggi, apa satu lagi? Kolesterol boleh kurang lah tu, lebih kurang lah tu. Okay. Antara penyakit 3 serangkai berkaitan dengan jiwa dalaman ni, 3 ni. Tak nak tahu, tak nak ingat, tak nak percaya. Ada 3 serangkai ni, bagilah Quran yang cantik pun hadiah, kulit luar tu Kaabah tak jadi apa pada orang ni. Ini penyakit 3 serangkai yang akan membantutkan orang tu mengenali kebenaran. Terbantut dia. Walaupun dia sihat, pagi-pagi dia berlari, pagi-pagi dia berkayuh, berpeluh sakan, tapi dia sakit pada 3 benda ni. Tak nak tahu, tak nak ingat, tak nak percaya. Allah Ta'ala sebut tentang 3 benda ni. Ianya satu benda yang unik sebab Al-Quran menyusun susunannya. Bila mana manusia tidak ada keinginan mahu tahu, maka dia tidak akan menjadi orang yang mahu ingat, dia pun tak akan menjadi orang yang mahu percaya. Saya suka terjemah perkataan iman ni dengan percaya. Sebab tu ayat yang ke-59 perbahasan kita pada pagi ni, Allah Ta'ala sebut innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Dia pasti datang. Hari kiamat pasti datang. Tapi kalau dia tak tahu dan dia tak ingat, datanglah peringatan hari kiamat apa pun, tanda kiamat kecil ke, tanda kiamat besar ke, Tuhan pun sebut natijah dia walakin, penafian, akan tetapi, aktsara, kebanyakan manusia la yu'minun, tak percaya. Tak percaya kerana sebab apa? Kerana 2 penyakit tadi dah dibawa, iaitu tak nak tahu, tak nak ingat. Jadi bila mana kita baca 3 ayat ni, ayat 58, 57, 58, 59,
kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada penyakit tak nak tahu, tak nak ingat, dan juga tak nak percaya. Sebab penyakit ni akan memberi akibat-akibat yang teruk kepada kehidupan satu orang tu. Ini cara nak introspeksi diri kita untuk tengok diri kita ni ada tak penyakit tu. Bila mana Tuhan sebut ayat yang ke-59, kiamat ni ialah benda yang tak berlaku lagi. Tak berlaku lagi kiamat. Kita pun tak tahu bila kiamat. Tanda-tandanya ada. Banyak hadis tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, macam-macam. Cuma kalau dia tak tahu, dia tak ingat, dia tak akan percaya ada ke kiamat. Dan ada lagi penyakit-penyakit sampingan yang akan lebih mengsamarkan untuk dia percaya hari kiamat, iaitu minatnya dia dengan dunia, tertipunya dia dengan pengaruh, macam yang dah kita lalu pada cerita-cerita sebelum ni dalam surah ni. Kesombongan orang yang ada harta banyak, kesombongan orang yang ada pengaruh banyak, pengaruh yang besar, macam Fir'aun, macam Qarun, macam dia punya proksi dia. Tambah dengan penyakit 3 serangkai ni pula, maka dia akan menjadikan satu orang tu parah spiritual dia, sakit jiwa dia, jiwa rohani dia tu sakit, walaupun dia segar, walaupun dia nampak macam bertenaga. Sebab itulah pada ayat yang ke-60, ayat ni ialah ayat yang utama untuk surah Ghafir ni. Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tengok pada bahagian wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan permohonan kamu. Fokus pada ayat tu. Tengok dalam tafsir Ibn Kathir, apa huraian yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir. Dia kata, hadza min fadlihi tabaraka wa ta'ala wa karamihi annahu nadaba ibadahu ila du'aihi. Inilah kurniaan Tuhan yang mempunyai keberkatan dan kemuliaan, iaitu meletakkan, menjadikan, menggalakkan hambanya untuk berdoa kepadanya. Tidak ada cara lain untuk kita selamat daripada penyakit tak nak tahu, tak nak ingat, tak nak beriman, sombong, angkuh, melainkan kita kena minta doa pada Tuhan supaya kita tak kena penyakit-penyakit ni. Dan menariknya pada ayat ni, Tuhan bukan hanya suruh kita berdoa. Tuhan bukan kata ud'uni saja. Tuhan sampingkan ataupun Tuhan gandingkan sekali pada ayat tu astajib lakum. Kata Imam Ibn Kathir, wa takaffala lahum bil ijabah, dan Allah Ta'ala memberi kepastian setiap doa itu pasti akan dimustajabkan. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Kalau buka tafsir Ibn Kathir panjang, dia bawa lagi riwayat-riwayat lain untuk menyokong kepada tepatnya ayat ni ataupun kenanya ayat ni dalam menyampaikan perintah berdoa. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu ialah intipati ataupun ibadah yang utama sekali. Mukh ni maksud dia otak. Maknanya dalam semua organ kita ni, antara organ-organ utama ialah otak kita. Sebab daripada otak kita dia boleh generate semua anggota kita. Jadi daripada doa itulah dia boleh generate menjadi orang yang malah nak tahu jadi rajin nak tahu, malah nak ingat jadi rajin nak ingat, malah nak beriman akan bertambah keimanan, percaya. Sebab satu orang yang ada pengetahuan, satu orang yang ingat, dia ada orang dia tahu dia tak ingat, itu pun tak membantu juga. Sebab tu ada beza alim dengan orang yang berpengetahuan. Orang alim dia tahu benda tu dan dia membentengi diri dia untuk tak buat benda yang dilarang dalam pengetahuan dia.
Ilmu yang dia tahu tu dia tahu, ada benda kena buat, ada benda tak kena buat. Jadi untuk menjadi orang yang dapat manfaat daripada ilmu tu, dia buat benda yang dia tahu kena buat, dia tinggalkan benda yang dia tahu kena tinggalkan. Simple je. Dia tak payah pun. Okay. Tapi orang yang berpengetahuan dia tahu. Tuan-tuan tengok, ada sebahagian Quraisy mengetahui tentang kenabian, kerasulan Nabi Muhammad. Tahu. Jumpa ahli kitab ni, jumpa pendeta ni, jumpa rahib ni, berkawan dengan orang-orang Yahudi yang berpengetahuan, dapat maklumat. Ada banyak daripada kalangan ahli kitab yang mensabitkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Dia tahu. Dia orang yang selalu keluar, bukan hanya duduk dalam Mekah tu saja. Tapi dia ada satu masalah, tak boleh terima yang kata Muhammad inilah menjadi manusia pilihan Tuhan sebagai Rasul. Tak boleh terima. Kerana apa? Kesombongan. Dia berpengetahuan tapi dia tak ingat. Dia tidak menjadikan pengetahuan dia tu boleh menyelamatkan dia. Sebab tu dalam hadis Nabi ajar pada kita untuk kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan aku minta lindung kepadamu daripada ilmu yang tak bermanfaat. Wa qalbil la yakhsha. Dan hati yang tidak khusyuk. Wa nafsil la tushba'. Dan juga nafsu yang tak pernah puas. Sebahagian riwayat dalam Sunan Abi Daud. Nak cerita pada kita bahawasanya tahu saja satu peringkat masih belum menjadikan kita duduk dalam kumpulan beriman. Sebab kumpulan beriman inilah kumpulan yang paling terbaik yang Tuhan duk seru, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Seruan itu hanya boleh disambut oleh orang beriman. Kalau orang yang berpengetahuan, dia tak akan jadi. Sebab tu Tuhan tak akan seru, ya ayyuhallazina ya'lamun, wahai orang-orang yang mengetahui. Tuhan tak seru dengan seruan seperti itu, wahai orang yang tahu. Sebab yang tahu pun ramai yang ketegak, degil juga. Tapi dia tahu, dia ingat, maka dia akan dapat portion yang paling terbesar, bahagian paling terbesar, iaitu menjadi golongan beriman. Dia tak perlu tahu banyak, tahu sikit pun jadi dah. Sebab tu ada sebahagian sahabat melayakkan diri mereka ke syurga walaupun Quran tak turun habis lagi. Sebahagian sahabat ada yang wafat sebelum Quran turun habis. Quran tak habis turun lagi, Nabi duk ada lagi, dah wafat dia. Wafat dia tu Nabi kata dia ni tak tahu lagi syurga tak syurga sebab Quran tak habis lagi turun. Tak, Nabi dah kata dia syurga pun. Antaranya Sa'ad bin Mu'az, masuk Islam tak sampai 10 tahun, tapi Nabi mengakui keahlian dia untuk syurga kerana dia daripada kalangan orang yang tahu, ingat dan beriman. Macam mana dia dapat benda tu? Ud'uni, dia berdoa pada Tuhan. Syarat dia kena ikhlas berdoa pada Tuhan. Okay. Itu part pertama untuk ayat 60. Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum, dan telah berkata Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum, kamu minta doa padaku, aku akan mustajabkan doa kamu. Tapi ada syarat. Nak dapat doa mustajab ada syarat. Syarat dia di mana? Penghujung ayat tu Tuhan sebut, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Okay. Syarat dia Tuhan tak sebut secara jelas, tapi Tuhan sebut secara indirect, tidak secara langsung. Tuhan tak kata inilah syarat-syaratnya 1, 2, 3, tak sebut macam tu. Tak sebut by pointing, tapi Tuhan sebut dengan bahasa yang cukup indah. Tuhan beri penekanan, Tuhan beri takkid. Inna, orang belajar bahasa Arab dia akan tahu isim inna, khabar inna, ni semua adawatut takkid. Ni semua benda-benda yang berkaitan dengan penegasan. Tuhan kata innal ladzina yastakbaruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadah dan berdoa kepadaku. Poin dia ialah yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang
istikbar, membesarkan dirinya, menyombongkan dirinya, memakai pakaian Tuhan iaitu kesombongan. Sebab tu ada dalam hadis kursi, Nabi kata Allah Ta'ala tak suka kepada hamba-hambanya yang sombong, kerana sombong itu ialah pakaianku. Al-kibra ridai, sesungguhnya sombong itu ialah pakaianku. Maknanya dia kalau ada pada Tuhan, okey. Sebab tu kita tengok dalam Al-Asma'ul Husna, dia ada satu nama Tuhan, Al-Mutakabbir. Maksud dia yang sombong. Sombong kalau duduk pada Tuhan tak apa. Kalau duduk pada makhluk, hina makhluk tu, terhina makhluk itu, kerana dia ada kesombongan. Okay. Jadi nak sebut pada kita, kalau kita berdoa tapi sombong masih hidup ada, dia akan blok banyak doa tu. Kita tak akan dapat bahagian astajib lakum tu, tak akan dapat kalau kita ada sombong. Sebab tu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata la yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Penafian secara kekal. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, siapa-siapa yang ada dalam jiwanya satu zarah kecil daripada sombong, tak akan dapat masuk syurga. Dalam erti kata lain, hadis itu juga memberi maksud amal ibadah yang dia buat elok di mata manusia, cantik di mata manusia, tapi ianya tak diterima di sisi Tuhan kerana ada kibir, kerana ada sombong. Jadi sombong ni kena hati-hati. Sombong ni dia bukan hanya ada pada orang-orang yang berada saja, orang-orang yang ada duit, orang-orang yang kaya. Biasa kita akan ingat sombong ni dia akan duduk dekat dengan al-athriya, orang yang kaya, banyak duit, orang yang pakai segak, orang yang ada kenderaan yang elok. Sebab tu dalam hadis Nabi pernah tanya pada para sahabat, mal kibr, sombong tu apa? Sahabat pun kata, an yakuna rajulun thawbuhu hasanah wa na'luhu hasanah. Sahabat kata, sombong ni ialah orang yang pakai baju segak dan pakai kasut yang cantik. Maknanya nak katanya luaran lah, luaran dia tu orang yang pakai segak, pakai pakaian branded mahal apa semua. Nabi kata innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, Allah Ta'ala itu cantik dan sukakan kepada kecantikan. Nabi respon, Nabi pun sebut al-kibru, sombong itu batarul haq, penentang kepada kebenaran. Ada apa kebenaran dah terang depan mata dia, dia objek ni maksud dia apa? Dia tentang, dia tangkis, dia buat macam-macam usaha untuk membenamkan kebenaran itu. Wa ghamtin nas, dan memperlekehkan orang. Dua sifat ni dia bukan hanya ada pada orang kaya, dia bukan hanya ada pada orang-orang yang sinonim dengan banyak duit, maka mereka kadang-kadang tak ada juga sifat ni. Ada orang kaya yang dapat kebenaran, dia ikut kebenaran, tapi tak semestinya. Ada juga sebahagian orang kaya yang bila mana dia ada duit, dia ada sifat kesombongan dia ada perangai macam diva sikit, tak berapa nak dengar sikit kata orang apa semua. Memang ada, tak dinafikan ada orang kaya seperti itu, tapi kita kena sedar juga bahawasanya ada orang-orang miskin, ada orang-orang yang berperwatakan lembut, tapi bila mana dia diberikan kebenaran terhadap benda yang dia silap, tak boleh terima dia, bahkan dia remehkan orang. Sebab tu tuan-tuan tengok semalam ada video viral tuan guru mana yang memperlekehkan Dr. Yusof Qaradawi dengan bahasa-bahasa yang sangat tak patut bagi satu orang yang selalu berkuliah, satu orang yang mengajar agama, satu orang yang selalu nasihat orang tentang adab. Tiba-tiba kata Yusof Qaradawi ni sewel punya pandangan dia keluar pada mulut dia. Saya tulis dia punya kata-kata dia pada Dr. Yusof Qaradawi. Dia kata Dr. Yusof Qaradawi sewel, dia kata kepala otak, dia kata kembang tengkuk, dia kata buku dia lempar dalam parit. 4 perkataan dia sebut kepada Dr. Yusof Qaradawi. Dr. Yusof Qaradawi tak kenal pun dia. Kalau kenal pun dia tak ada rasa nak bergaduh dengan kawan ni, tak padan nak bergaduh dengan dia. Tuan-tuan boleh bayang Dr. Yusof Qaradawi ni mendapat tokoh Mahal Hijrah tahun 2009 di negara kita dan menganggotai banyak
kesatuan ulama, dan dia sendiri pun memegang jawatan sebagai Presiden Kesatuan Ulama Dunia. Walaupun dalam tu adalah tak semua ulama yang duduk dalam tu, tapi dia duduk di tampuk tu. Dan banyak buku-buku dia telah ditulis, diterjemah, dijadikan sebagai fatwa, digazetkan oleh fatwa-fatwa. Contoh antara fatwa dia yang diguna direct pada buku dia. Bahkan di Malaysia ni 13 buah negeri menggunakan fatwa dia, iaitu fatwa mengharuskan untuk membayar zakat pendapatan bagi orang yang kerja makan gaji ni. 13 buah negeri kecuali satu negeri, iaitu negeri Perak. Negeri Perak untuk zakat pendapatan dia orang syaratkan cukup haul, cukup nisab. 13 negeri lain cukup nisab bayar, tak perlu tunggu haul. Sebab gaji ni dia kategorikan sebagai mal mustafad, benda yang kita dapat dan kita ambil manfaat pada dia. Hatta kalau kita dapat hadiah daripada apa-apa pertandingan, contoh kita masuk pertandingan yang tak ada unsur judi apa semualah, pertandingan yang bersih, hadiah dia ialah 100,000. Nisab setahun untuk satu orang tu duduk di negeri tu mungkin 14 ke 20,000. Kebanyakan negeri macam tu lah, 14,000 ke 20,000. Saya tengok tak lebih daripada angka tu. Maknanya dalam setahun kalau kita ada lebih duit banyak tu, yang tu kena bagi zakat tu. Zakat pun tak banyak, 2,000 lebih tu, 2,000 lebih je daripada 14 ke 20,000 tu. 2,000 lebih tu pula boleh dibedak dalam tahun, dalam bulan-bulan yang berbeza. Maknanya dalam masa 12 bulan tu setahun, kita kena bayar zakat pendapatan contoh 2,000. Selepas dikira semua gaji tahunan kita, tolak had kifayah kita, hutang kita, nafkah kita apa semua, ada lebihan 14,000. Yang ni kita tak perlu. Bukan tak perlu, kita tak guna. 14,000 tu bukan zakat minta semua, zakat minta sikit je, 2,000 lebih. Tu pun bukan bayar lamsam terus, boleh bayar bulan 1, 2, 300 dulu, bawa lah sampai ke akhir tahun. Itu 13 buah negeri menerima pandangan zakat tu. Tapi negeri Perak dia kira haul, dia tarjih pandangan mazhab Syafi'i. Negeri lain tarjih pandangan mazhab Hambali. Cuma saya dapat makluman, ada orang bagi tahu pada saya, almarhum mufti Perak yang sebelum pada ni, Tan Sri Harusani Zakaria, walaupun dia menjadi ketua kepada fatwa negeri Perak, dia antara orang yang bayar zakat pendapatan sebelum tunggu cukup haul, cukup nisab dia bayar. Dia sendiri, walaupun dia tarjih pandangan tu. Tiba-tiba ada satu orang, tuan guru mana, cakap pun tak apa nak betul, tiba-tiba kata, ni sewel punya pandangan kata zakat pendapatan. Ini ialah kata-kata yang ada kesombongan dalam. Tak sepatutnya benda tu berlaku. Dia tak setuju tak apa, kita pun tahu benda tu khilaf. Khilaf di kalangan para fuqaha. Ada orang nak bayar, ada orang tak nak bayar. Bahkan kalau saya tengok dari segi pandangan yang lebih realistiknya pun, orang yang duk buat padi ni pun kena bayar. Orang yang duk buat padi ni, dia punya penat, dia buat kerja lagi penat daripada orang yang duk pejabat. Yang duk pejabat sehari kena kerja 8 jam, tolak 1 jam rehat, 8 sampai 5, 1, 2 rehat. Berapa jam yang dia betul-betul kerja sebenarnya kita tak tahu. Sebab ada orang dia tampering pagi, dia keluar pergi minum, pukul 10.30 masuk pejabat, 12.30 dah keluar, patut rehat pukul 1, 12.30 dah keluar. Bila mana dia keluar 12.30, dia kena masuk pukul 2, tapi dia bantal sampai 3 suku, 4.45 dah keluar dah pejabat. Jadi dengan bayar zakat tu, dia membersihkan perbuatan syubhah kita waktu kita kerja tu. Itu sedikit sebanyak lah. Melainkan ada sebahagian ketua bahagian dia tak kisah sangat benda-benda macam ni. Dia ada sebahagian bos-bos ni, dia tak kisah nak masuk pukul berapa, yang penting kerja jalan. Dia ada juga sebahagian orang ni, pejabat masuk, kerja tak siap-siap. Dia ada orang dia keluar tapi kerja jalan. Itu melihat kepada pandangan ketua bahagian masing-masing lah. Cuma saya nak sebutnya ialah, itu ialah pandangan yang diguna pakai di tempat kita. Tapi boleh sebut macam tu, boleh sebut macam tu, boleh kata, berani kata korang sewel ni apa semua ni, kita boleh katakan dahsyat. Tak setuju nak kata orang sewel tu dahsyat. Satu lagi yang saya boleh tengok, biasanya orang yang kata ni dalam percakapan harian dia duk sebut benda tu.
Orang yang ringan, mulut dia boleh sebut ni, dia dah melazimi bercakap dengan gaya macam tu dalam perbualan harian dia. Maknanya itu tidak melambangkan dia punya credibility dia sebagai orang agama. Cuma nak sebutnya ialah ini ialah intipati ataupun simptom-simptom kesombongan yang kita kena sedar. Okay. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina yastakbaruna an ibadati, orang-orang yang sombong takbur daripada beribadah dan berdoa kepadaku. Ibadati itu maksudnya ibadah, dalam masa yang sama dia juga bermaksud berdoa. Orang yang tak nak berdoa, orang yang malas berdoa, orang yang sombong dalam berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Malah berdoa bukan bermaksud tidak berdoa beramai-ramai. Ni pun kena faham tak? Ada sebahagian orang dia kata, ada orang ni malah betul berdoa, habis saja solat fardu berjemaah dia pun belak, oi, tak berdoa. Tunggulah dulu berdoa dengan imam. Pertama kita kena tahu, isu berdoa berjamaah ni pun ada khilaf. Ada yang kata afdal untuk kita berdoa bersama dengan imam, tapi kita dah terpisah daripada mengikuti imam tu. Sebab dah beri salam tu dah terpisah dah daripada imam, dah selesai dah. Kita dah boleh buat ibadah kita sendiri dah pada waktu tu. Okay. Tapi ada sebahagian para ulama yang menerima ianya sebagai salah satu daripada perkara-perkara yang kita kena buat ataupun kita kena follow sampai imam selesai berdoa. Maka ada orang yang ada pandangan yang menyuruh kita berdoa dengan imam. Okey, tak apa. Dengan syarat imam tu betul berdoa. Dia betul-betul memimpin doa tu dengan baik. Dia memaknai doa tu waktu dia baca doa tu. Dia faham apa yang dia sebut. Dia bukan hanya buka buku panduan menjadi imam dan makmum, dia pun hafal, dia tak tahu apa yang diminta. Itu pun masalah juga. Itu bukan daripada bentuk berdoa yang betul. Sebab tu doa ni dia lebih kepada keperluan individu. Keperluan individu. Satu orang tu dia yang paling tahu, dia yang paling kenal hajat dan keperluan dia. Jadi dialah yang berdoa pada Tuhan apa yang dia nak. Dia berdoa dengan tunduk, dengan suara perlahan. Sebab dalam Quran sebut ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa dunal jahra minal qaul. Berdoalah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan tunduk, nampak tak sombong. Sebab ada orang dia berdoa mata pejam pergi tangan macam ni. Ni berdoa apa ni? Ni tengah duk layan lagu Sunda macam ni. Okey, ni bukan berdoa. Okey. Doa betul, nampak, tunduk muka, merintih depan Tuhan. Itu bentuk berdoa. Sebab ada orang dia berdoa, saya bukan nak mencontohi ataupun cuba nak ajuk, tapi ada saya tengok tabiat-tabiat orang berdoa ni. Terutamanya yang berdoa bersama imam. Bila mana imam baca doa, dia berkata amin, amin, amin. Ini bukan bentuk orang berdoa. Kita tak berdoa dengan cara seperti itu. Amin tu betul, tapi waktu dia sebut tu dengan mata pejam, dengan duk betul-betul badan belakang, ini ke bentuk orang nak minta permohonan pada Tuhan. Kita buat surat nak minta bantuan dengan YB ke dengan apa, sumbangan kita buat macam tu, kita bagi kertas, ambil YB, ambil kan, nak ambil tak nak ambil sudah. YB tu koyak kertas tu. Apa nak minta sumbangan buat perangai macam tu? Makhluk. Tu bukan Tuhan. Nak sebab itu berdoalah dengan beradab. Sebab tu para ulama bahas tentang fiqhud doa. Ada fiqh dalam berdoa. Nak bagi mustajab selain daripada elemen-elemen lain, kita kena makan benda yang halal, buat kerja halal. Itu juga antara faktor-faktor mustajabnya doa. Selain daripada tu, waktu berdoa tu dia ada syarat-syarat dia. Dia ada, kita taklah kata dia macam upacara yang terlalu ketat. Cuma nak katanya beradablah waktu berdoa. Berdoa dengan baik dan kenali, belajar bagi banyak, bagi faham sikit cara berdoa. Sebab ada doa-doa yang tidak perlukan kepada angkat tangan. Contoh, doa ketika mana masuk tandas, tak perlu angkat tangan tuan. Duduk depan pintu tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, angkat tangan berdoa. Tak perlu yang tu. Yang tu baca je. Sama juga dengan orang yang nak makan, bismillah. Bismillah tu bahagian pada doa makan. Tapi kita taklah berdoa, kita suruh angkat tangan apa semua. Walaupun saya terimalah benda tu ada khilaf di kalangan para
Para fuqaha membahas tentang doa sebelum makan, doa selepas makan apa semua. Yang selepas makan ni memang ada doa. Doa yang agak proper sikit. Cuma nak katanya dalam bab doa ini Tuhan sebut syarat dia jangan sombong. Sombong ni daripada sekecil-kecil sombong sampailah kepada sebesar-besar sombong. Dia memang akan blok doa tu. Ini benda yang kita kena risau sepatutnya, supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang bermudah-mudah dalam berdoa. Okay. Ayat yang ke-60 ialah ayat yang menjadi perbahasan utama, isu utama, main point bagi surah ni, iaitu masalah musyrikin Mekah. Bila mana dia berdoa, dia sombong nak berdoa kepada Allah Ta'ala direct, dia mengambil perantaraan daripada berhala, daripada orang-orang tertentu, sehingga dia orang telah sabkan doa dia orang kepada pihak ni, untuk pihak ni bawa pada Tuhan. Itu antara masalah musyrikin pada waktu itu. Tuhan kata yang duk buat perangai macam ni, saya dukhuluna jahannam, dia akan masuk neraka. Neraka pula bukan neraka yang umum, neraka jahannam. Masuk pula bukan masuk dalam keadaan yang biasa, dakhirin, penuh kehinaan. Ini yang Allah Ta'ala sebut tentang akibat daripada berdoa dengan cara yang salah ataupun ada dalam hati kita ni kesombongan. Okay. Ayat yang ke-61, kita ambil satu lagi ayat ni. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Okay. Ayat yang ke-61, Allah Ta'ala kata Allah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu berehat padanya, dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah-limpahkan kurnianya kepada manusia seluruhnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Okay. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-61 ni, dia dah masuk pada isu lain. Dia tak bahas dah isu doa, dia bahas isu yang lain pula, iaitu isu berkaitan dengan dalil afaqi. Dalil afaqi ni maksud dia apa? Dalil-dalil yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kebesaran dia untuk kita perhati. Tuhan kata dalil afaq ni berada di ufuk ni, di atas. Allahul ladzi ja'ala lakumul lail, Allah yang menjadikan kepada kamu waktu malam. Nak tengok malam ni kena keluar tengok langit gelap, itu malam. Apa fungsi malam? Litaskunu. Taskunu ni Arab dia akan maksudkan daripada perkataan taskunu ni ialah mententeramkan jiwa. Kita pernah dengar perkataan sakinah. Sakinah maksudnya ialah ketenteraman. Cuma kadang-kadang dia juga bermaksud tempat kita mendiamkan diri. Sebab tu Arab bila mana dia nak tahu kita duduk kat mana, dia akan tanya kita, aina taskun, kamu duduk mana? Tapi perkataan sakana tu, maskan, tempat tinggal apa semua tu, ialah tempat kita healing diri kita, tempat kita lepaskan segala keserabutan. Rumah kita lah tempat kita. Sebab tu kalau rumah dia tak menjadi tempat yang memberi sakinah, dia tak panggil rumah lah hakikatnya. Sebab tu ada orang dia tak nak duduk rumah dia, walaupun itu rumah, tapi hakikatnya dia bukan tempat yang menenangkan. Tuhan kata malam ini fungsinya menenangkan kamu bila mana kamu berada padanya. Masuk je malam, kamu akan lebih tenang. Sebab tu ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tentang Nabi ni suka kalau buat perjalanan pada waktu malam. Pertama kita kena tahu, perjalanan pada zaman Nabi ni ialah perjalanan menggunakan padang pasir yang luas, yang mana cuaca dia pada waktu siang terlalu panas, dan pada waktu malam kadang-kadang dia sejuk dan terlampau sejuk. Cuma perjalanan pada waktu sejuk ianya lebih menenangkan. Jadi Nabi ni dia suka buat pemusyawaratan pada waktu malam. Dia tak wajib, cuma Nabi suka buat macam tu. Tengok pada tempat kita lah. Ada orang suka berjalan jauh waktu malam, ada orang dia suka waktu siang, sebab jalan semua nampak. Orang bawa kereta slow pun nampak, orang bawa kereta laju pun nampak.
Ada orang malam tak nampak apa melintas pun tak nampak. Sebab ada orang dia bawa kereta tak pasang lampu. Lagi bahaya malam pada siang. Ikut kebiasaan masing-masing. Cuma nak tabiat malam ni ialah kalau kita tak keluar berjalan pun kita duduk rumah, relax apa semua. Itu ialah kebiasaan malam. Orang santai. Orang tak buat kerja berat malam. Orang buat kerja yang santai-santai. Kalau ada orang kerja pun kerja dia lebih bersifat santai. Kecuali kerja-kerja yang crucial lah, macam orang duduk dalam bidang perubatan, kecemasan apa semua emergency ni, tak boleh nak elak lah benda tu. Wan nahara mubsira. Tuhan kata dan dijadikan siang itu terang benderang. Dua makhluk Tuhan mention, siang dan malam. Siang untuk kamu tenang, malam untuk cerah mata kamu, cuba orang kata apa, buat perkembangan diri pada waktu siang. Malam ni ialah waktu untuk menenangkan diri. Allah Ta'ala sebut, innallaha ladhu fadlin 'alan nas. Allah Ta'ala itu pemberi limpah kurnia kepada manusia. Banyak Tuhan beri. Apa-apa saja limpah kurnia Tuhan akan beri kepada kita. Tak kira bangsa, tak kira agama apa. Cuma penutup dia tu menarik. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kalau kita ingat balik daripada awal perbahasan kita, awal kuliah tadi, la ya'lamun ma tatazakkarun. Lepas pada tu apa lagi? Ayat yang kita bahas tadi, la yu'minun. Kemudian Tuhan sebut yastakbiruna an ibadati. Ayat yang ke-61, la yashkurun. Ada 5 benda ni yang kita kena ingat. Yang pertama, tak mahu tahu, pilih untuk jadi jahil. Maknanya jahil ni ialah pilihan. Dia bukan nasib, dia pilihan. Kita yang boleh mengangkat kejahilan pada diri. Bila mana dia pilih untuk jahil, dia akan ma tatazakkarun, tak ingat dia. Sebab dia tak tahu dia nak kena ingat apa. Dan dia telah mengingat benda yang dia tak perlu. Ada orang dia tak ingat Quran, dia ingat duit ringgit dia. Sebab tu ada sebahagian orang kehidupan dia terlalu stres. Dia bangun pagi, dia bangkit pagi, dia fikir, aku kena kerja nak cari duit, nak makan. Pendek dia punya perancangan hidup dia. Tapi bagi orang yang tahu wahyu, dia tak jahil, dia tahu hidup bukan hanya di sini, ada lagi hidup yang kita nak tuju. Kemudian la yu'minun. La yu'minun, tidak beriman. Tapi kalau kita ya'lamun, tatazakkarun, kita akan jadi yu'minun, kita beriman. Kemudian ayat yang kelima, ayat yang keempat yang kita bahas tadi, iaitu ayat yang ke-60 tu, Allah Ta'ala sebut tentang keutamaan berdoa. Tuhan akan mustajabkan doa kita. Cuma syarat dia, jangan sombong besar diri. La yastakbirun, jangan besar diri. Kemudian ayat yang ke-61, la yashkurun. Kalau kita nak jadi golongan yang teruk, kita letak la pada semua tu. La ya'lamun ma tatazakkarun. Ma tu maksudnya tidak jugalah. La yu'minun yastakbirun, jadilah la yashkurun. Daripada sombong, dia akan berubah pada kufur, tak bersyukur. Jadi sekarang ni kita dah baca 5 ayat ni, daripada ayat yang ke-57, 58, 59, 60, 61. 5 ayat. 5 ayat ni kita boleh balik lepas pada ni, cek diri, baiki diri, supaya kita nak jadi orang yang ya'lamun, mengetahui. Kita nak jadi orang yang tatazakkarun, mengingati perintah Tuhan. Kita nak jadi orang yang yu'minun, orang yang beriman kepada Tuhan. Kita nak jadi orang yang keempat, la yastakbirun, tak sombong. Dan yang kelima, kita nak jadi orang yang yashkurun, orang yang bersyukur. 5 benda ni. Sebab tu saya tak suka kuliah tafsir kita ni baca riwayat semata-mata. Dia macam lame ataupun biasalah, setakat buka buku tafsir baca. Kita perlukan mengeluarkan intipati dia yang mudah. Ini tadabbur. Jadi saya tinggalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan 5 benda ni untuk saya sendiri dan kita semua pakat tengok diri masing-masing. Ada tak 5 benda ni? Kita okey tak berinteraksi dengan 5 benda ni? Waktu kita berdoa, kita sombong ataupun tidak? Kita ni antara orang yang
nak mengangkat kejahilan ataupun tidak. Kita ni antara orang yang beri perhatian ataupun tidak terhadap peringatan Tuhan. Kalau kita ada semua benda tu, kita akan dapat kebaikan, kita akan dapat doa mustajab, kita akan dapat perhatian Tuhan. Semua yang kita ucapkan, hajatkan, doakan, Tuhan akan tengok. Tapi kalau kita negatif pada semua benda tu, negatif jugalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita berpada situ, ayat yang ke-61, insya-Allah kita akan jumpa lepas daripada Idul Adha ni, lepas daripada Raya Haji. Setakat tu saja kita boleh tanda ayat yang ke-62 perbahasan kita. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.